Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah Semarakkan Dekad Membaca dengan Program Literasi Maklumat. Sebagai pengenalan, dalam usaha menyemarakkan program Dekad Membaca Kebangsaan 2020 hingga 2030, pelbagai acara akan dan telah dianjurkan. Literasi maklumat adalah salah satu aktiviti dan prasyarat bagi masyarakat maju dan individu mesti mencapai tahap celik maklumat tertentu untuk menghadapi cabaran era maklumat. Baiklah, objektif kepada program ini ialah budaya membaca sebagai satu amalan adalah asas kepada pemerolehan dan pengukuhan ilmu pengetahuan. Literasi maklumat, murid dapat belajar memproses dan memanipulasi maklumat, berfikir secara kreatif dan merenung apa maklumat yang telah mereka perolehi serta memindahkan dan mengaplikasikan pengetahuan dari satu disiplin ilmu kepada disiplin yang lain. Siapakah sasaran kita? Sasaran kita ialah murid sekolah rendah dan murid sekolah menengah. Bagaimanapun, di peringkat kolej atau universiti, boleh kita aplikasikan aktiviti ini dengan bahan yang sesuai dengan mahasiswa atau pelajar kolej. Baiklah, di sini saya sertakan kaedah bagaimana kita melaksanakan program literasi maklumat ini. Okey, tajuk program ialah Jom Jejaki Maklumat. Aktiviti yang akan kita buat ialah mencari harta karun. Bagi murid sekolah rendah, aktiviti mencari harta karun amat disukai kerana melibatkan aktiviti fizikal. Bagaimanapun, aktiviti ini hanya boleh dibuat semasa tidak ada PKP. Di stesen yang pertama, kita adakan satu permainan, iaitu permainan yang melibatkan fizikal pelajar. Dan seterusnya, di stesen yang kedua, kita sediakan soalan untuk mereka kumpul dan yang berkaitan dengan tajuk kita yang telah kita tetapkan. Di sini saya telah menetapkan tajuknya anai-anai. Jadi di stesen yang kedua, apa sahaja soalan dan aktiviti yang melibatkan anai-anai, kita sediakan sebagai contohnya rumah anai-anai, tempat anai-anai tinggal. Jadi di dalam aktiviti tersebut, mereka akan mengumpul semua soalan yang akan sampai kepada penghujung pencarian harta karun tersebut. Setelah mereka kumpul semua soalan, stesen yang terakhir ialah di pusat sumber. Di sana, mereka akan mengumpul semua soalan mengikut aturannya, mengikut stesen yang telah mereka terima. Dan mereka akan mula mencari maklumat berdasarkan soalan-soalan yang telah kita sediakan. Baik, dari satu segi kita boleh sediakan soalan, sediakan bahan atau untuk mereka cari maklumat tersebut di atas meja Contohnya soalan 1 di atas meja 1, soalan 2 di atas meja 2, soalan 3 di atas meja 3 dan seterusnya. Bahan-bahan itu melibatkan buku, majalah atau keratan-keratan akhbar yang berkaitan dengan tajuk yang kita pilih. Baik, cara yang kedua, kita bagi nombor rak, iaitu nombor penggelasan duit di rak mana bahan-bahan tentang anak-anak ini ada. Jadi mereka akan terus mencari di rak yang telah kita berikan nombor penggelasan tersebut. Dan seterusnya, kita sediakan URL di komputer yang ada di pusat sumber untuk mereka terus masukkan URL untuk mencari maklumat tentang anak-anak tersebut. Mengapa kita perlu sediakan URL? Sebab bila di sekolah, masa agak terhad. Jadi, dengan menyediakan URL, mereka akan terus masuk ke URL dan terus mencapai maklumat yang telah ada dalam URL tersebut. Okey, jika aktiviti yang masih dalam PKP, murid tidak boleh mengadakan aktiviti fizikal, mereka boleh terus ke pusat sumber dan kita sediakan bahan di atas meja
dan soalan-soalan diberi terus kepada mereka dalam bentuk kumpulan dan meneruskan aktiviti yang sama. Okey, baik. Setelah mereka mengumpul maklumat, mereka akan cuba mengaturkan maklumat mengikut susunan yang soalan yang telah kita berikan kepada mereka. Dan berdasarkan pencarian maklumat tersebut, mereka telah faham, kerana telah berlakunya pencarian maklumat dan telah berlakunya pembacaan dan telah mereka bincangkan untuk menyusun maklumat-maklumat yang mereka perolehi. Baik, seterusnya hasil daripada bahan yang telah mereka kumpul atau maklumat yang telah mereka kumpul, guru akan memberi arahan sama ada menghasilkan sebuah cerita atau menghasilkan satu karya penulisan kreatif, bergantung kepada keupayaan murid kita. Sebab hanya kita yang akan yang kenal aras murid kita, Jadi jika murid yang menghasilkan cerita dalam bentuk penulisan karangan di sekolah, atau kita sediakan perenggan pertama dan murid menyambung cerita tersebut. Bagi penulisan karya kreatif, kita juga boleh memulakan perenggan yang pertama dengan penghasilan bahan-bahan yang kreatif juga, agar murid dapat menyambung cerita tersebut menjadi satu hasil karya kreatif. Dengan itu dapat melahirkan pengkarya muda di peringkat sekolah rendah atau di peringkat sekolah menengah. Itu tadi tentang aktiviti atau kaedah pelaksanaan untuk melaksanakan program literasi maklumat bagi menyemarakkan dekad membaca kebangsaan. Seterusnya, apakah cabarannya? Apakah cabaran yang dihadapi? Okey, baik. Banyak cabaran yang dihadapi untuk melaksanakan program aktiviti pencarian maklumat ini. Bagaimanapun, beberapa cabaran yang telah saya sinarkan, iaitu yang pertama, pengaruh digital menyebabkan banyak sumber bacaan tradisional seperti surat khabar, majalah telah mereka tinggalkan. Selalunya jika kita bagi program, bagi aktiviti, mereka lebih suka menggunakan internet, sebab lebih mudah untuk mencari maklumat di internet. Bagaimanapun, pencarian maklumat di internet memerlukan panduan, atau jika di sekolah, guru memberi panduan, jika di rumah, ibu bapa memberi panduan untuk membezakan maklumat yang mereka cari itu benar atau maklumat itu palsu. Sama ada maklumat itu dihasilkan melalui kaedah kajian atau yang dicipta secara picisan sebagai sumber rujukan. Jadi, panduan atau bimbingan itu penting dalam meneruskan aktiviti pencarian maklumat ini di rumah. Seterusnya, masalah aras yang tidak sama jika kita laksanakan sekaligus. Aktiviti yang kita laksanakan sekaligus dalam bentuk kumpulan yang besar, tetapi aras belajar yang berbeza. Okey, jadi menjadi masalah dalam masa menghasilkan hasil karya yang terakhir. Itu antara masalahnya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada rumusan. Okey, apa yang telah murid pelajari sepanjang aktiviti ini? Sebenarnya banyak yang telah mereka pelajari sepanjang aktiviti ini. Iaitu murid belajar memproses dan memanipulasi maklumat. Berdasarkan apa maklumat yang mereka dapat, mereka susun semula maklumat dan mereka hasilkan dalam bentuk lain. Seterusnya, mereka dilatih untuk berfikir secara kreatif dan merenung apa yang mereka dapati sesuai dengan tajuk yang diberi. Jika kita beri tajuk anak-anak, jika mereka baca maklumat, mesti dalam
tajuk yang sama. Dan setelah baca, mereka mengeluarkan apa maklumat yang penting untuk mereka catatkan dan jadi sebagai bahan untuk mereka menghasilkan cerita atau apa sahaja. Ya. Mereka memindahkan dan mengaplikasikan pengetahuan dari satu disiplin kepada disiplin yang lain dalam kehidupan seharian mereka. Ini jika kita beri tajuk yang berkaitan dengan mereka dapat mencari maklumat, memindahkan maklumat, mengaplikasikan pengetahuan itu dan dari satu disiplin kepada disiplin yang berkaitan dengan kehidupan mereka sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang anak. Okey. Seterusnya, kita ada dua rumusan penghasilan, iaitu rumusan yang pertama menghasilkan karya kreatif dan yang kedua ialah menghasilkan cerita. Kita boleh bimbing setelah kita kenal pasti pelajar-pelajar ni, kita boleh bimbing mereka menjadi lebih kreatif atau bimbing mereka menghasilkan cerita yang lebih menarik. Baik, itu saja pembincangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.